Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan di luar sana? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, yang pertama kali selamat datang saya ucapkan ke channel Afiq Al-Arawi. Sila subscribe dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang seterusnya. Baik, hari ini kita sambung bedah novel Anding Ayangan karangan Ramli Awang Mursyid, novelis thriller nombor 1 di Malaysia. Bab yang ke-10, muka surat 88. Sekejap. Muka surat 88 hingga 95. Baik, peringatan, video ini mengandungi spoiler. Yang tidak mahu tahu ataupun tidak mahu tengok, boleh skip video ini. Tapi bagi kawan-kawan yang mahu tahu apakah kesudahan kisah novel Anding Ayangan ini, teruskan menonton sehingga akhir. Dah ready kawan-kawan? Kalau dah ready, jom kita mulakan. Bab 10. Kerajaan Ayangan. Menjelang lewat petang, Raja Tabak Bautak memanggil putera-puterinya menghadap. 4 seperadian itu berkumpul di tempat biasa, di sebuah tempat yang mengunjur ke arah bangunan berkubah yang seluruhnya diperbuat daripada kayu kayan bermutu tinggi. Mereka duduk bersila saling menghadap-hadap di lantai. Jabing dan Satabak duduk bersebelahan. Manakala menghadap mereka berdua adalah Betatar dan Yungku Kelangar. Mereka menunggu penuh sabar kemunculan ayahanda mereka yang juga merupakan Imam Besar Ayangan. "Kenapa kita tidak pernah dibenarkan memasuki istana?" bisik Betatar. Itu kan tempat persemadian, tempat suci yang menghubungkan dunia dengan syurga di langit. Hanya ayahanda sahaja yang layak bersemayam di sana. Kita belum layak lagi, Betatar. Yungku Kelangar membalas bisikan abangnya. "Agak-agak bila kita akan menjadi layak memasukinya?" ujar Betatar lagi. Tunggu ayahanda terima wahyu dari langit, jawab Yungku Kelangar. Yungku Kelangar sempat mengerling ke arah Jabing. Abang tuanya itu sudah mulai menerkam mata ke arah mereka berdua. Sang puteri mulai gundah, namun tidak pada Betatar. Banyak persoalan yang muncul di benak sejak dahulu lagi dan tidak mampu dirungkaikan sesiapa pun di kalangan mereka. Pernah bertanyakan hal itu kepada Jabing, tapi dimarahi. Satabak tiada sebarang jawapan dan lebih banyak terguguk gagap. Satabak mengandaikan abangnya itu lebih tahu berbanding dirinya kerana Betatar merupakan putera kedua Raja Tabak Bautak. Akhir sekali, Yungku Kelangar yang hanya memberikan jawapan serupa seperti yang pernah dinyatakan ayahandanya mereka sendiri. Tiada sebarang jawapan yang benar-benar memuaskan hati Betatar. Persoalan terus menjadi tanda tanya. Untuk bertanya kepada Raja Tabak Bautak, ternyata Betatar tidak berani. Melihat anak mata ayahandanya saja sudah membuatkan dia berasa kejut perut. Walhar Raja Tabak Bautak sentiasa berwajah baik di hadapan mereka semua. Yang diketahui Betatar adalah ayahandanya itu merupakan seorang pemimpin dan imam besar Ayangan yang sangat tegas, gemar menghukum mati kepada sesiapa yang berkhianat. Hukuman yang dirujuk kepada kitab suci Ayangan. Orang berkhianat merupakan penderhaka, dihukum murtad dan wajib digantung sampai mati. Menurut Raja Tabak Bautak, hukum setimpal itu merupakan utusan wahyu dari langit yang tercatat dalam kitab suci Ayangan. Hukuman yang dilarang untuk dibahas, penghujahan ditanggapi sebagai lidah syaitan. Penuturnya pula ditanggapi susur biak syaitan. Jadi, ayahanda lebih tinggi darjatnya berbanding Rasul terakhir, ujar Betatar.
Tuhan tersalah mengutuskan wahyu kepada Rasul terakhir. Balas Yungku Kelangar. Macam mana pula Tuhan boleh tersilap mengutuskan wahyu? Bukankah Tuhan itu sangat sempurna, terhindar daripada sifat-sifat manusia? Tingkah Betatar. Yungku Kelangar kematian hujah, sedangkan Betatar bersarang sejuta keraguan di dalam benaknya kala ini. Akhirnya, Yungku Kelangar mengangkat kedua-dua bahunya, mengisyaratkan bahawa dirinya tiada sebarang jawapan tepat untuk menjawab semua persoalan abangnya. Yang terlafaz lisan hanyalah jawapan-jawapan yang telah lama dimomokkan oleh Raja Tabak Bauntak sendiri sejak mereka kecil lagi. Betatar juga turut menerima penjelasan sedemikian. Cuma dewasa ini, putera kedua Raja Tabak Bauntak itu banyak memikirkan tanda tanya yang tidak selari dengan pemikirannya sekarang. Betatar hendak meneruskan bisikannya kepada Yungku Kelangar. Sepantas itu juga, Jabing berdehem beberapa kali. Suara dehem yang sengaja ditekan keras sambil pandangannya tajam menyemarakkan amarah sebagai isyarat pembantahan ke atas perbualan adik-adiknya. Sungguh pun dalam nada bisikan semata-mata. Renungan Jabing lebih terarah kepada Betatar. Teguran isyarat itu membuatkan Betatar dan Yungku Kelangar segera mendiamkan lisan masing-masing. Hormati tempat ni sebagai memuliakan ayahanda kita, tegur Jabing. Betatar dan Yungku Kelangar mengangguk-ngangguk patuh, lekas mematikan lisan. Beberapa detik kemudian, Raja Tabak Bauntak pun muncul di situ. Perintah telah dikeluarkan oleh Raja Tabak Bauntak. Cuma kali ini arahan itu agak berbeza berbanding perintahnya sebelum ini. Betatar dan Yungku Kelangar disuruh berangkat ke Gawan pagi esok bersama sejumlah bala tentera yang lengkap bersenjata. Kali ini Imam Besar Ayangan itu tidak banyak berkata-kata, cuma lirik matanya lebih kerap terarah pada Betatar. Sesekali terdengar dengusan beratnya apabila pandangan teralih kepada putera keduanya itu. Jabing menyedari hal itu. "Bubar," ujar Raja Tabak Bauntak. Selajur 4/1 itu pun bangkit daripada duduk sila masing-masing. Mereka bersalaman dengan Raja Tabak Bauntak. Tangan pemimpin agung itu dikucuk dengan kepala terunduk. Jabat tangan Betatar digenggam seketika setelah melepaskan hulur salam Satabak dan Yungku Kelangar. Hanya Jabing menunggu giliran. Kala ini, mata Raja Tabak Bauntak merenung tajam menikam pandangan Betatar. Putera kedua itu tidak sekali-kali berani membalas tenung ayahandanya. Seperti terpancar murka. Genggam erat itu sungguh kejap sehingga Betatar berasakan tulang halus telapak tangannya berderak-derak. Wajahnya berkerut menahan rasa sakit. Jabing, Satabak dan Yungku Kelangar yang menyaksikan perlakuan ayahanda mereka mulai dilandai kebimbangan. Tiga beradik tidak sukar untuk meneka. Terdapat sekelumit atau sebeban kemarahan Raja Tabak Bauntak ke atas Betatar kala ini. Cuma tiada bentakan dikatakan. "Ayahanda," Jabing bersuara sebagai celahan. "Ada apa?" Lirik Raja Tabak Bauntak. Bunyi suaranya tegas parau. "Giliranku mendapat berakah bersalaman dengan ayahanda." Jabing tampil sebagai penyelamat. Putera sulung itu lega apabila Raja Tabak Bauntak melepaskan genggaman eratnya daripada telapak tangan Betatar. Kelihatan wajah Betatar kemerahan. Muncul rintik keringat meliputi segenap wajahnya. Cuma tidak berani mengadu sakit. Selajur Raja Tabak Bauntak pun menghulurkan tangannya. Lekas disambut Jabing. Raja Tabak Bauntak pantas menarik tangan anak tuanya. Tangan kiri memaut kepala Jabing. Situasi itu mencetuskan cemas di kalangan mereka. Ketampilan ayahanda mereka kali ini sangat berbeza dari aspek emosi. Wajahnya tertampak tegang. "Awasi Betatar. Ayahanda khawatir adikmu akan jatuh kafir. Ni perintah wahyu." Raja Tabak Bauntak membisikkan hal itu ke cuping telinga Jabing. Genggam tangan masih erat lagi kejap tidak dilepaskan. Kedengaran Raja Tabak Bauntak menderam halus. Namun bunyi deraman itu dapat didengari Betatar, Satabak dan Yungku Kelangar. Tiga beradik itu saling berpandangan sesama sendiri.
Resah pun berkecamuk. Baik ayahanda, Jabing akur juga bersuara perlahan. Kau tahu apa hukuman setimpal kepada mereka yang jatuh kafir, kan? Mengerti ayahanda, Jabing mengangguk. Tuhan murka dengan bertatar. Cuma, ayahanda mahukan kepastian sebelum menuduh dan menjatuhkan hukuman. Suara bisik Raja Tabak Bautak sangat halus, sehingga bertatar, Satabak dan Yungku Kelangar gagal mencuri dengar. Perintah wahyu akan aku laksanakan ayahanda, balas Jabing. Serendah suaranya Raja Tabak Bautak. Sekali-kali dia tidak berani mengangkat kepala. Raja Tabak Bautak bernafas dalam deraman. Suara parau tanpa kata bergema di halkum. Bunyi angin menerusi rengkungan seumpamanya tidak pernah didengari sebelum ini. Jabing pun menggeletar seluruh badan, dek kerana ketakutan akan murka. Orang yang menentang wahyu itu juga kafir, tekan Raja Tabak Bautak lagi. Mengerti sepenuhnya ayahanda, Jabing mengangguk-ngangguk. Diam barang sejenak, beberapa detik berlalu. Barulah Raja Tabak Bautak melepaskan genggaman tangannya. Telapak tangan kiri dibebaskan dari kepala Jabing. Tak kala anak tua itu mengangkat wajah dan memandang wajah ayahandanya, seulas senyuman puas terukir di bibir Raja Tabak Bautak. Sepasang matanya yang bercelak itu kendur kemarahannya. Jabing berasa lega dan berlapang dada. Raja Tabak Bautak pun menepuk-nepuk kedua-dua bahu Jabing. Jabing pun terkidum, tapi teragak-agak, senyuman diselaputi sebeban kebimbangan. Larut malam, bertatar belum mahu terlelap lagi. Guring limpangnya menjadi gundah. Banyak persoalan menyinggahi benak. Situasi di tempat mereka berkumpul lewat petang mengunjur ke senja tadi meninggalkan kesan mendalam. Perlakuan ayahanda sangat pelik. Bertatar dapat menghidu murka Raja Tabak Bautak biarpun tidak disemarakkan. Bisikan imam besar itu dengan Jabing menimbulkan syak wasangka. Andaiannya menduga-duga. Yang terbayang merupakan bahana ke atas dirinya. Cuma dia berbaik sangka bahawa ayahandanya sekadar bersifat marah seorang bapa ke atas anaknya. Tidak lebih daripada itu. Cuma kenapa dan mengapa? Tanda tanya itu tidak terjawab tepat. Bertatar mulai meragui perlakuannya sendiri. Apakah pendiriannya sejak akhir-akhir ini yang terkoyak gugah telah dapat dihidu Raja Tabak Bautak? Bertatar yang resah segera bangkit daripada pembaringan. Mundar-mandir sebentar dilanggar. Apabila berasa resahnya semakin membuar-buar menjadi-jadi, dia pun keluar dari rumah. Setiap mereka empat seperadian memiliki rumah sendiri. Tiada istilah perkongsian dalam catur atur Raja Tabak Bautak ke atas putera-puterinya. Di luar rumah, dia menghirup udara segar sepuas-puasnya. Berusaha menyingkirkan galau yang mengacau bilaukan jiwanya kala ini. Ketika inilah Yungku Kelangar muncul dari kegelapan sembunyi kelibatnya. Bertatar berasa pelik. Wajah puteri bongsu itu terlihat muram. Langkah bertapaknya pun agak riak. Lenggok seorang penyombong. Berjalan mengitari tempat abangnya itu berdiri. Lagak laku Yungku Kelangar malam ini sungguh berbeza sekali berbanding sebelum ini. Sang puteri melihatnya seperti sedang merenung seorang musuh durjana yang harus dihapuskan dari muka bumi ini. Ada apa, Yungku? Bertatar cuba bertenang dan sembunyikan gelisah. Kau sudah bersedia untuk berangkat ke Gawan pagi besok? Sudah, Bertatar mengakuinya. Aku ke Bangsal Kuda. Aku dapati kulit pelanamu carik. Kenapa? Mungkin kerana kulit pelana itu sudah lama benar, Bertatar berdusta. Aku melihatmu sejak akhir-akhir ini sangat jauh berubah. Gesa Yungku Kelangar. Ada apa sebenarnya yang hendak kau cuba katakan, Yungku? Soal Bertatar.
Aku tahu kau telah berbuat dosa besar. Sebab itu ayahanda memurkaimu, sungguh pun tidak memarahimu secara berhadapan. Riak wajah ayahanda, perlakuannya ke atasmu siang tadi sangat berbeza. Seperti kau tidak lagi boleh dihandalkan. Yungku Kelangar secara tidak langsung mengajak abangnya itu berbahas. Tutur kata panggilannya pun kedengaran agak biadab. Tidak seperti selalu memanggil Betatar dengan panggilan Abangku Betatar. Tidak lagi berbahasa indah bernada pujuk memanja. Kalau begitu tanggapanmu, baik kau tanyakan sendiri pada ayahanda. Apa dosa besar yang telah aku lakukan, Yungku? Cabar Betatar. Yungku Kelangar tertawa sekali, tertawa yang mengejek. Kemudian diselangi dengan dengusan yang panjang, lagi berat, kedengaran kalau menghembuskan pernafasan. Kau tahu, kan, aku tidak akan teragak-agak membunuh andai kau jatuh kafir. Kenapa ajaran ayahanda seperti tidak membuka pintu taubat? Betatar berhujah. Kafir tetap kufur. Mati adalah hukuman setimpal. Orang yang tidak membunuh orang kafir kufur, juga turut terhukum sebagai subahat. Aku tidak akan membenarkan diriku tercampak ke dalam neraka akibat bersubahat. Yungku Kelangar bagai terasuk. Kalau demikian keputusanmu, aku akan melakukan sebaliknya, Yungku. Macam mana tu? Mata Yungku Kelangar. Mata Yungku Kelangar terlihat berbinar. Aku akan pegang tanganmu, mengajakmu ke jalan Tuhan, ujar Betatar. Memberi peluang untuk aku bertaubat? Ulas Yungku Kelangar menyoal. Ya, Betatar mengakuinya dengan baik. Yungku Kelangar mencebik, selajur berlalu dari situ, menyelinap ke dalam gelap. Okey, kawan-kawan, itu sahaja bab yang ke-10, muka surat 88 sehingga 95. Bagaimana jalan cerita bab yang kedua ini menurut bab yang ke-10 ini menurut kawan-kawan? Okay. Tinggalkan apa pendapat kawan-kawan di ruangan komen di bawah ya. Okey, dan kalau rasa video ini best, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang seterusnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Bab yang ke-11 akan saya sambung di lain masa. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.